Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansha'na min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir waj'alna minan najin wal faizin fid dunya wal akhirah. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Okey, hari ini kita akan pergi pada 5.2.3 mentafsir maklumat, membina jadual dan melukis graf taburan binomial. 5.2.4 menentukan dan menerangkan nilai min, variance dan sisian piawai bagi suatu taburan binomial. Seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. So hari ni kita akan pergi pada tiga subtopik. Yang dua sebelum ni kita dah bincang. Okay, jadi tolong beri perhatian sebab yang hari ni punya kita lebih banyak soalan yang kita akan bincangkan, kan? Okay, kita pergi yang pertama. Iaitu membina jadual, melukis graf dan mentafsir maklumat taburan binomial. Okey. So kat sini kita ada satu situasi, silakan sebuah bekas, masukkan 4 biji bola merah dan 6 biji bola biru ke dalam bekas tersebut. Seorang ahli kumpulan akan mengeluarkan sebiji bola secara rawak dari bekas tersebut. Ahli yang lain akan merekodkan warna bola yang dikeluarkan dan bola itu akan dimasukkan semula ke dalam bekas. Proses ini diulang sebanyak 5 kali. Okey, pelajar. So tadi kita ada bola biru dan bola merah. So bola biru kita ada 4. Bola biru kita ada 6. Bola biru kita ada 6. Manakala bola merah kita ada 4. Okey. Jadi sekarang kita mencari X ialah pemboleh ubah rawak mengeluarkan sebiji bola berwarna biru. Okey pelajar. Berapakah kebarangkalian kejayaan mendapat bola biru? Bola biru ada 6, semua sekali ada 10. So berapa dia punya P? P semua sekali, biru semua sekali ada 6. Semua sekali ada 10. Maka P nya 6/10. Okey, bagus Nadira. 6/10 ataupun 0.6. So itu dia punya P, P dia 0.6. Okey. So kat sini kita nak buat satu aktiviti sikit. Kita menggunakan satu aplikasi namanya GeoGebra. Okey. Jadi kita letak dekat sini kita punya N kita tadi kita nak keluarkan, kita punya percubaan adalah sebanyak dia kata 5 kali. Proses ini diulang sebanyak 5 kali. Maksudnya ada 5 kali percubaan. So N kita pun adalah 5, P kita tadi 0.6. Okey, jadi kita betulkan kat sini, nampak N ni, N ni adalah 5, N ni 5, P ni adalah 0.6. Okey. Jadi kita nak bina kita punya jadual taburan binomial. Okey, awak lihat pada paparan ni, lihat sebelah kanan ni dia dah keluar satu jadual. Inilah jadual taburan binomial. Kenapa di bahagian K dia? Okey, kat sini dalam software ni dia guna K. Okey, dalam kita belajar dalam kutek kita guna R. Okey, R ni bilangan kejayaan lah. Okey, bilangan kejayaan R. Okey, so kemungkinan kita ambil bola tu, kemungkinan kita tak dapat pun bola biru. Okay, dia boleh jadi 1 je bola biru, dia boleh jadi 2 bola biru, 3, 4 atau semua sekali kita ambil 5 kali 5 bola biru. Okey, itu maksud dia K ni lah. Dalam buku kita guna R. Okey. Dan PX sama dengan K ni atau PX dengan R ini merujuk kepada dia punya kebarangkalian. Kebarangkalian mendapat kosong adalah 0.0102 sehinggalah kebarangkalian mendapat semua sekali biru adalah 0.0778. Okey, graf yang kita guna dalam AMAT tingkatan 5 ni, inilah grafnya. Okey, inilah grafnya, inilah graf binomial, dia berbentuk garis macam ni. Ini graf binomial, ni nama dia graf binomial, dia dalam bentuk garis. Okey, jadi kalau kita nak garis nak ikutkan, nak garis tepat ni, kita nak dapat yang tepat-tepat agak sukarlah sebab kita lihat pada nilainya
nilai-nilai yang disenaraikan sini semua melibatkan tempat perpuluhan kan. Jadi kita boleh anggar. Okay, so inilah bentuk graf binomial. Okay, baik. Jadi kat sini selain daripada tu, okay, kalau kita lihat bentuk graf ni juga, okay, yang ni tak nampak sangat sebab 0.6 dia punya kebarangkalian kejayaan. Katakanlah sini saya letak 0.8. Okay, nampak tak graf tu dia dah lari ke sebelah kanan. Dia lebih cenderung ke sebelah kanan. Dia dah tak simetri. Okey, kalau nilainya kurang daripada 0.5, contoh 0.3, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau lebih daripada 0.5, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Kalau dia kurang daripada 0.5, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Tapi sekiranya P kita 0.5, okey, graf kita akan bentuk simetri. Ini kita kena tahulah berdasarkan apa bentuk graf kita punya graf binomial kita. Okey, baik. Yang warna merah ni saya nak bagi tunjuk kepada anda, dia lebih jelas kan kalau warna merah ni Okey. Baik, kita teruskan. Okey, P XR sama dengan NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R, dengan keadaan R sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi daripada situasi ni kita dah tahu tadi dia punya N adalah 5, N sama dengan 5, dan kita tahu kejayaan kita adalah 0.6. Macam mana dapat 0.6? 6/10, atau juga kita boleh tulis sebagai 3/5, atau lebih mudah kita tulis dalam bentuk perpuluhan iaitu 0.6. Maka kita boleh dapat dia punya Q. Okay, macam mana dapat Q? Q adalah 1 tolak P. So kita dapat sama dengan 4/10 atau 2/5 ataupun 0.4. Jadi kalau anda nak guna dalam bentuk pecahan, pastikan guna dalam bentuk pecahan termudah. Guna dalam bentuk pecahan termudah. Okey, macam mana kita nak buat jadual taburan binomial. Okey, lihat. Ni tadi yang kita lihat pada kita punya GeoGebra tadi. Inilah nilainya. Okey, macam mana dapat ni sebenarnya? Macam mana dapatnya? Kita menggunakan rumus taburan binomial. Okay, kita dah terangkan minggu lepas tentang ni. Okay, so kalau awak kira sendiri ni lah awak dapat jawapan. Okay, kalau boleh bagi jawapan tu dalam 4 tempat perpuluhan lah. Baik, dan ni dia punya grafnya, graf taburan binomial. Okay, kan nak baca ni susah ni sebab 0.01 kosong dulu kena agak-agak lah betul-betul kan, gunakan kertas graf kan. Okey. Okey, so kat sini kita nak mencari 3 nilai. 3 nilai. Nilai pertama kita nak cari apabila nilai kita punya X kita sama dengan 3. Maksudnya 3 kali mendapat bola berwarna biru. Jadi kalau 3 kali mendapat bola berwarna biru, so kita terus ambil bahagian X sama dengan 3 lah. Bahagian X sama dengan 3, maka kita dapat nilainya berapa pelajar? Kita dapat berapa nilainya pelajar? Okey, kita dapat nilainya 0.3456. Okey, 0.3456. Okey, seterusnya untuk B, PX, okey, kurang daripada 3. Bila masuk kurang daripada 3 tak termasuk 3 lah. So kita ambil, kita tambahkan yang 0, 1 dengan 2. Okey, tambahkan ketiga-tiga tu, maka kita akan dapat nilainya 0.3174. Dan situasi seterusnya kita nak nilai di antara 1 hingga 3. X lebih besar daripada 1, X kurang daripada 3. Apa maksud dia belajar? X lebih besar daripada 1, X kurang daripada 3. Apa maksud dia? PX apa? Sama dengan berapa sebenarnya? Saya mau respon pelajar. X2. Okay, dia nak X sama dengan 2 sebab tanda ketaksamaan ni dia tak ada guna tanda sama. Dia hanya guna tanda lebih besar dan lebih kecil. Okay, maka kita hanya ambil nilai, okay, X sama dengan 2. X sama dengan 2. Terus jawapannya adalah 0.2304. Okay, di sini ada tip pintar untuk pelajar. Okay, untuk sebarang N bagi satu taburan binomial, apabila P sama dengan 0.5, bentuk graf adalah simetri. Macam saya terangkan tadi.
Kalau P tu sama 0.5, graf kita bentuk simetri, maksudnya bentuk lonceng. Okay, lonceng yang seimbang lah, kiri dan kanan, simetri. Apabila P kurang daripada 0.5, graf bergerak ke kiri. Okay, bergerak ke kiri dan tidak simetri. Dan apabila P lebih besar daripada 0.5, graf bergerak ke kanan dan tidak simetri. Seperti yang saya terangkan tadi. Okay, menggunakan GeoGebra tadi kan. Okay, seterusnya. Okay, contoh 9. Okay, Emma melakukan tinjauan tentang peratus murid di sekolahnya yang menaiki bas sekolah. Didapati bahawa 45% daripada murid di sekolahnya menaiki bas sekolah. Satu sampel yang terdiri daripada 4 orang murid dipilih secara rawak dari sekolah itu. Okay, bina jadual taburan kebarangkalian binomial bagi bilangan murid yang menaiki bas sekolah. B. Lukis graf bagi taburan ini. C. Daripada jadual atau graf cari kebarangkalian. 1. Lebih daripada 3 orang murid menaiki bas sekolah. 2. Kurang daripada 2 orang murid menaiki bas sekolah. So kat sini ada 3 soalan ABC. Okey pelajar, daripada soalan apa maklumat yang kita dapat pelajar? Pertama kita dapat apa? P sama dengan 0.45. Okey, P sama dengan 0.45. 45% tu terus tukar, terus buat 45 bahagi 100. So dapat P sama dengan 0.45. So dah dapat P sama dengan 0.45, kita terus boleh dapat nilai apa? Kita boleh terus dapat nilai Q sama dengan 0.55. Okey. Lagi apa maklumat yang kita dapat belajar? N sama dengan 4. Okey, N ni apa sebenarnya? Bilangan Okey, N ini adalah bilangan percubaan. N ni merujuk kepada bilangan percubaan. Okey, baik. Okey, so ni adalah kita punya jadual taburan binomial. Okey, awak kena kira satu-satu. Okey, kena tunjukkan, kalau dia minta kena tunjukkan. Jangan terus tulis jawapan akhir. Kena tunjuk jalan kerja tu lah, satu-satu kena tunjuk. Kan? Mana tahu ni markah kan. Sebab konsepnya di situ. Jangan terus bagi jawapan akhir. Okey, so ni dia punya jawapan, dia punya jadual. Okey. So dia tak ada bagi skala, jadi awak kena gunakanlah skala yang sesuai. Okey, berdasarkan kita punya nilai kebarangkalian. Okey, so letaklah yang sesuai. Seterusnya dia tanya C1, lebih daripada 3 orang murid menaiki bas sekolah. Okey, lebih daripada 3. So lebih daripada 3 merujuk kepada apa? Cuba tengok jadual kita. Dia nak lebih daripada 3. Maksudnya PX sama dengan berapa? Sudah PX sama dengan 4. Itu sahaja. So terus dapat nilai 0.0410. Okey. Yang kedua dia tanya kurang daripada 2. Apa maksudnya kurang daripada 2? 0 dengan 1. Okey, 0 dengan 1. Nilai PX dengan 0 tambah dengan nilai kebarangkalian PX sama dengan 1. 0 dan 1. So kita akan dapat jawapannya adalah okey, 0. Tengok jalan kerja dia okey, 0.3910. Ini jalan kerjanya lah, jalan kerja lengkap. Okey, baik. Okey, seterusnya contoh 10. Okey, rajah di sebelah menunjukkan graf bagi satu taburan binomial. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. B, cari nilai N. Okey. So berdasarkan kita punya graf, kat mana kita nak lihat kesudahan? Kita tengok paksi R ke kita tengok paksi PX sama dengan R? R. Okey, kita tengok paksi R. So nak tulis macam mana? Kita tulis X sama dengan, okey, buat kurungan. Tulis 0 hingga 4. Okey. Dan kita kena tahu satu lagi, satu benda. PX dengan R ni jumlah semua sekali.
Okay, daripada atas sampai ke bawah, kalau kita tambahkan, dia mesti sama dengan 1. Ni kena tahulah, taburan binomial, jumlah paksi Px sama dengan R ini, jumlahnya sama dengan 1. Maka kita bolehlah cari nilai B. Macam mana? Kita tambahkan semua sekali. 1 per 16 tambah 1 per 2n tambah n tambah 5 per 16. Kita tambah semua sekali. Kita samakan dengan 1. Lepas tu bolehlah kita cari nilai n. Okay. Seperti yang ditunjukkan lah. Okay, maka kita dapat jawapan n sama dengan 1 per 4. Okay, so soalan ni soalan rutin. Boleh ditanya dalam SPM. Baik, kita cuba bincang soalan latihan kendiri. Okey, didapati bahawa 35% daripada murid tingkatan 5 Bestari mendapat grade B dalam mata pelajaran matematik tambahan. Jika 6 orang murid dipilih secara rawak dari kelas itu, cari kebarangkalian bahawa A, 4 orang murid mendapat grade B dan B lebih daripada seorang murid mendapat grade B. So ada dua soalan lah di sini. Okey, baik. Okey, pelajar. Okey. Sekarang ni kita nak mencari apa maklumat yang kita boleh dapat daripada soalan. Okey, siapa nak cuba? P sama dengan 0.35. Okey, P sama dengan 0.35. Terus tahu Q sama dengan 0.65. Apa lagi maklumat kita dapat? N sama dengan 6. Okey, N sama dengan. Okey. Dan soalan A, apa maksud soalan A? 4 orang murid mendapat grade B. Dia nak apa sebenarnya? Untuk soalan A ni? Okay, bila disebut dia nak 4 orang murid saja disebut, maka dia nak Px sama dengan 4. Jadi kita gunakan rumus NCR, P kuasa R, Q kuasa 1 tolak R. Okay, untuk kita cari nilainya. Okay, so kita nak cari Px dengan 4. So, kita buat penggantian rumus. Okay, pelajar, cuba cari apa nilainya. 0.0951. Okey, 0.0951. Okey, betul jawapan tu. Okey, 0.0951. Okey, pergi pada B. Kita kata lebih daripada seorang murid mendapat grade B. Apa maksud dia? Dia nak nilai apa? Lebih daripada seorang. Maksud lebih dari seorang maksudnya sekarang ni kita punya N 6. Maksudnya dia nak nilai apa? Dia nak nilai Px sama dengan berapa, belajar? 1. Dia kata lebih daripada seorang. Maksudnya dia nak Px sama dengan 2, 3, 4, 5. okey, dia nak 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 5 pengiraan lah kena buat. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. Okey, ada tak cara yang lebih mudah? Ada. Macam mana tu? Tolak. Kita buat tolak. 1 tolak Px sama dengan 0, Px sama dengan 1. Sebab dia tak nak, dia nak lebih daripada seorang. Okey, so dia jadi macam ni lah. Okey, lepas tu buat apa? Lepas tu kita gunakan rumus. Kita gunakan rumus. Okey, so kita dapat seperti yang di paparan. Okey, dan bila anda kira, anda akan dapat jawapan akhir. Okey, yang step yang ni awak nak tunjuk boleh, tak tunjuk pun tak apa. Okey, terus jawapan akhir 0.6809. Okey, jadi kalau soalan B ni 2 markah, maka markahnya berada pada baris kedua dan baris terakhir. Kalau 2 markah. Kalau 3 markah, mungkin baris pertama ni ada markah. Okey, baris ketiga ni tak ada markah.
Okey, baik. Okey, ini contoh soalan 1. Okey, kita teruskan. Okey, kita pergi pada contoh soalan yang kedua, latih kendiri 5.7. Dalam satu kajian, kebarangkalian bahawa sejenis telefon pintar akan rosak selepas 3 tahun digunakan ialah 78%. Jika 7 buah telefon pintar ini dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa 4 buah telefon pintar akan rosak selepas 3 tahun digunakan. Okey, dan B, cari bilangan telefon pintar yang akan rosak jika sampel itu ialah 200. Okey pelajar, saya nak masing-masing cuba jawab soalan 2A. Okey, P sama dengan 0.78, Q sama 0.22, N sama dengan R. Maka kita tahu N kita sama dengan 7. Okey, so N kita sama 7. So kita buat 7 C4 darab 0.78, 04, 0.22, 03. Maka kita dapat 0.1379. Okey, soalan B, cari bilangan telefon pintar yang akan rosak jika sampel itu ialah 200. So berdasarkan maklumat ni, maka kita terus darabkan sahaja 0.1379 ini, darabkan dengan 200 untuk dapat nilainya. Okay, kita dapat jawapan dia 27.58. Oh, N sama dengan 6 ni tak ada. Saya silap. Okey. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, saya skip dulu contoh-contoh soalan. Okey, kita pergi seterusnya. Iaitu subtopik yang seterusnya adalah nilai min, variance dan sisian piawai bagi suatu taburan binomial. Kita nak tahu nilai min, nilai variance dan sisian piawai bagi satu taburan binomial. Okey, apa itu min? Min tu apa belajar? Okey, min ni purata lah purata. Min ni purata. Okey, kita tengok nota dia. Okey, situasi 1. Sekeping duit shilling adil dilambungkan sebanyak 100 kali. Katakan X mewakili bilangan kali mendapat gambar. Anggarkan bilangan kali mendapat gambar berdasarkan konsep nisbah. Okey, so kalau shilling nak dapat gambar tu, dia punya kebarangkalian kejayaan dia berapa? Nak dapat gambar berapa belajar? Shilling ada berapa permukaan? 2. Jadi nak dapat gambar berapa kebarangkalian dia? 1/2. 1/2 ataupun 0.5. Okey, tapi kat sini dia kata dia buat percubaan sebanyak 100 kali. Jadi macam mana kita nak anggarkan? Kita darab je lah 100, kita darab dengan 0.5. Okay, kita dapatlah nilai berapa bilangan kali dia dapat gambar tersebut. Itu hanya anggaran saja. Okey. So setengah tu tadi, setengah ni yang 0.5 tadilah. Okey, darab 100 kita dapat 50. Okey, daripada 100 kali, 50 kali mungkin mendapat gambar. Itu maksud dia lah kenapa 50. Daripada 100 kali itu 50 kali kemungkinan mendapat gambar. Okey. Situasi 2, Mursyidah baca. Satu ujian objektif mempunyai 90 soalan dengan setiap soalan terdiri daripada 4 pilihan jawapan. Seorang murid menjawab semua soalan itu secara rawak. Katakan X mewakili bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Anggarkan bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Berdasarkan konsep nisbah. Okey, sekarang ni dia punya P berapa belajar? Ada soalan ni dia ada 4 pilihan jawapan. So nak dapat betul berapa dia punya kebarangkalian? Kalau shilling tadi ada 2 permukaan, 1/2. Kalau soalan dia ada 4 jawapan, so jawapan dia kebarangkalian ni berapa? Kejayaan P dia berapa? 1/4. Kita dapat P sama dengan 1/4. So macam mana nak tahu dia punya anggaran dia? Bilangan soalan yang dijawab betul. So kita darabkan saja dengan 6.
60. Okey, 1/4 ataupun 0.25 kita darab dengan 60. So kita dapat sama dengan 15. Okey. So apa maksud dia? Maksud dia daripada 60 soalan, 15 soalan mungkin betul, iaitu 15/60 sama dengan 1/4. So di sini dinyatakan bahawa nilai jangkaan bagi suatu taburan binomial ialah hasil darab bilangan percubaan Bernoulli dengan kebarangkalian peristiwa kejayaan berlaku. Itulah maksudnya kan. Yang kita kira tadi. Yang kita buat pengiraan itulah dia. Hasil darab bilangan percubaan Bernoulli dengan kebarangkalian peristiwa kejayaan. Okey, terus. Okey, dia kata apa? Jika suatu pulih ubah rawak discrete X bertaburan binomial, okey, iaitu X bertabur secara binomial dengan N dan P, okay, dengan bilangan percubaan N dan bilangan dengan kebarangkalian kejayaan adalah P, maka nilai jangkaan atau mean, atau kita tulis dia sebagai mu, kita sebut sebagai mu, tanda tu sebagai mu, bagi taburan ini ditarifkan sebagai jumlah hasil darab X dengan kebarangkaliannya dan dibahagi oleh jumlah kebarangkalian. Okey, so kita lihat pada kotak jingga yang pertama ini. Okey. Di sini, kat sini dikatakan dia ada buat tanda macam E ni, maksudnya jumlah lah. Okey, jumlah. Lepas tu ada R, lepas tu ada PX sama dengan R. Di sini sebenarnya dia menunjukkan hasil darab. Hasil darab R ini adalah bilangan kejayaan. PX dengan R ni dia punya PX dengan R ni bilangan kejayaan. PX dengan R ni dia punya kebarangkalian kejayaan. Okey, manakala yang bawah ni adalah semua sekali jumlah kebarangkalian, dan kita tahu jumlah kebarangkalian, okey, jumlah kebarangkalian adalah 1. Okey, jumlah kebarangkalian adalah 1. Okey, jumlah kebarangkalian adalah 1. Jadi kalau bawah ni dah jadi 1, maka tinggal yang atas je lah. Okey, maka kita simplifykan dia, kita mudahkan dia. Min sama dengan N darab P. N ini adalah bilangan percubaan, P ini adalah kebarangkalian kejayaan. Ini saja yang awak kena ingat untuk min. Min sama dengan NP, mu sama dengan NP. Jadi, kalau dia bagi X, B, NP ni, so awak tahu min adalah N darab P. Senang kan? Okey. Baik. Kita lihat yang seterusnya. Kenapa tak nak gerak? Okey, sisian piawai pula. Apa itu sisian piawai? Sisian piawai ialah ukuran saiz sebaran suatu set data daripada nilai jangkaannya. Ukuran saiz sebaran suatu set data daripada nilai jangkaannya. Variance, okey, dan sisian piawai bagi taburan binomial diberi oleh rumus berikut. Tengok variance dia ada tanda kuasa 2. Sisian piawai dia tak ada kuasa 2. Maksudnya sisian piawai kalau kita kuasakan 2, kita akan dapat nilai variance. Okay. Apa rumus dia? So variance sama dengan NPQ. N darab P darab Q. Manakala sisian piawai adalah punca kuasa N darab P darab Q. Okey, punca kuasa 2 kan lawan dia punca kuasa 2. Jadi yang ni pun awak kena ingat untuk taburan binomial. So dekat taburan binomial ni kita kena ingat 4 rumus. Rumus pertama, rumus taburan binomial NCR, P kuasa R, Q kuasa 1 tolak R. Lepas tu kita kena tahu rumus min. Min sama dengan N darab P. Ketiga kita tahu rumus variance. Okey, sigma kuasa 2 tu namanya sigma, lambang tu lambang sigma. Sigma kuasa 2 sama dengan NPQ, dan sisian piawai punca kuasa N darab P darab Q. So kita kena tahulah isi apa maksud NP dengan Q tu lah. Okey. Baik, so ini kita punya nota untuk tajuk nilai variance dan sisian piawai. Okey, kita lihat pada contoh 11. Okey, satu kajian mendapati bahawa 95% daripada rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta.
Jika 160 orang dipilih secara rawak daripada kumpulan umur itu, jangkaan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen memandu kereta. Jangkakan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen memandu kereta. Seterusnya cari variance dan sisian piawai bagi taburan ini. Okey. Okey, jadi kita tahu kat situ P dia sama dengan 0.95, mana kita dapat daripada 95% tadi. Maka daripada dah dapat P, kita akan terus dapat Q sama dengan 0.05, dan N di sini diletak adalah 160 orang. Okey. Maka nak dapat min, terus je lah, min sama dengan NP. Okey. NP 160 darab 0.95. Maka inilah jawapan bagi soalan dia kata jangkakan. Jangkakan ni lah jawapannya 152. Okey, variance, soalan minta variance, so kita guna NPQ. Kat sini dia tulis 160 darab 0.95 darab 0.05. Okey, suka saya ingatkan kat sini, di sini ada rumus yang lain, kita bukan rumus, kita boleh gunakan kaedah yang lain. Apa dia kaedah yang lain? Sekarang kita dah tahu dah nilai min sama dengan 152. Jadi tak perlulah kita buat 160 darab 0.05. Kita terus boleh guna 152 darab terus 0.05 pun jawapan kita betul. Tak mesti guna kaedah yang ditunjukkan lah. Kita terus guna 152 darab 0.05. So kita akan dapat juga jawapan yang sama, 7.60. Dan sisian piawai adalah punca kuasa jawapan variance. So kita dapat jawapannya adalah 2.76. Okey. Soalan seterusnya. Okey, ada soalan quiz. Mengapakah sisian piawai ialah punca kuasa dua variance? Jelaskan. Okey, kenapa? Okey. So ini penjelasannya. Variance ialah kuasa dua beza data daripada mean. Manakala sisian piawai adalah beza data daripada mean. Tengok, beza dia ada perkataan kuasa dua. Variance ialah kuasa dua beza data daripada mean, manakala sisian piawai adalah beza data daripada mean. Maka untuk mendapatkan sisian piawai, kita perlu punca kuasa duakan nilai variance. Okey, kalau awak cari rumus variance, dia ada rumus variance yang penuh. Ya kan? Saya tak nyatakan di sini. Kita boleh nampak, itulah maksud yang ditulis kat sini. Okey, berdasarkan rumus tersebut. Okey, nanti saya tunjukkan rumus tu lah. Okey. Next. Okey, kita buat latihan satu. Okey, suatu pun boleh ubah rawak diskrit X bertaburan binomial, iaitu S bertabur secara binomial dengan N percubaan dan kebarangkalian P dengan min 45 dan sisian piawai 3. Cari nilai N dan P. Soalan ni boleh saya kata soalan rutin. Selalu tanya dalam SPM. Jadi kena biasakanlah dengan soalan ni. Mana tahu keluar tu percubaan kan. Okey. So apa maklumat pertama kita dapat? Pelajar. Okey, bila saya tanya maklumat ni, kita terus keluarkan dalam bentuk rumus. Maka kita dapat min tu adalah NP, NP sama dengan 45, sisian piawai maksudnya punca kuasa NPQ sama dengan 3. Kita tulis macam ni lah. Okey, kita tulis terus macam ni. NP sama dengan 45, punca kuasa NPQ sama dengan 3. Jadi kat sini dia sebenarnya minta kita buat apa? Dia minta kita buat persamaan serentak. Buat persamaan serentak. Jadi kita gantikan nilai yang kita tahu. Kita ambil yang sebelah kanan ni, kita nampak kat situ ada punca kuasa 2. Jadi kita pindahkan ke sebelah kanan, so dia jadi 3 kuasa 2 lah, 9. Dan NP kita dah tahu nilainya 45. Maka kita ringkaskan dia, kita dapat 45Q sama dengan 9. Dan juga kita tahu bahawa Q adalah 1 tolak P. Soalan tak tanya Q, soalan tanya P. Kita tukar terus kepada 1 tolak P. Jadi 1 tolak P sama dengan 9/45 ataupun sama dengan 0.2. Maka kita pindahkan P dengan 0.2, kita dapat P sama dengan 0.8.
P sama dengan 0.8. Okay, selesai untuk P. So macam mana kita nak tahu nilai N? Kita gantikan dekat NP sama dengan 45 ni. Okay, so kita akan dapat 0.8 N sama dengan 45. So dapat N sama dengan 56.25. Macam mana dapat? 45 bagi 0.8. Suka saya ingatkan N ini merujuk kepada bilangan percubaan. Bila disebut bilangan percubaan, dia tak boleh perpuluhan. Okay, maka kita kena tahu N ini mestilah dalam bentuk integer. Okay, disebabkan N ialah integer, maka kita kata N itu sama dengan 56. So tak boleh tinggal jawapan akhir dalam bentuk perpuluhan sekiranya dia tanya N. P dengan Q tak ada masalah. Untuk N ni tak boleh dalam bentuk perpuluhan sebagai jawapan akhir. Okey. Jelas tak belajar? Jelas. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Kita ambil lagi satu contoh soalan. Okay, suatu pemboleh ubah rawak diskrit X pertama secara binomial N sama dengan 120, P sama dengan 0.4. Cari min dan sisian piawainya. Jadi awak kena tahu kalau dia bagi soalan dalam bentuk ni, so kita dah tahu N itu 120, P itu 0.4. Okay, jadi kita dah boleh terus jawab. Terus senang nak jawab kan? Okay. Jadi min sama dengan NP, kita buat penggantian 120 darab 0.4 terus dapat 48. Okay, sisian piawai adalah sigma sama dengan punca kuasa NPQ. Okay, kita boleh buat itu 48 darab 0.6. Boleh juga 120 darab 0.4 darab 0.6 pun boleh. Okay, maka kita dapat jawapan akhir 5.367. Okay, ini soalan kita punya. Ini adalah kita punya sisian piawai. Jadi kalau soalan ditanya variance, maka jawapan kita adalah 28.8. Kalau ditanya variance, so soalan boleh juga tanya variance. Okey, lihat pada contoh yang ketiga. Terdapat 5,000 orang penduduk di sebuah kampung. Didapati bahawa 8 daripada 10 orang penduduk kampung itu memiliki jalur lebar di rumahnya. Cari mean, variance dan sisian piawai bagi bilangan penduduk yang memiliki jalur lebar di rumahnya. So daripada maklumat soalan kita dapat N berapa pelajar? N sama dengan 8/10. N 8 per 10 tu nilai apa? Tu nilai P kan? N nya 5,000 kan? P nya 8 per 10 ataupun 0.8. Okay, boleh tulis macam itu. X ini bertabur secara binomial 5,000, 0.8. Okay, so terus kira macam biasa. Min sama dengan N darab P, 5,000 darab 0.8, so dapat sama dengan 4,000. Soalan minta variance, so tak payahlah. Okay, kita buat tanda kuasa 2. So kita buat 4,000 darab 0.2 dapat 800. So nak dapatkan sisian piawai mudah saja. Kita buat tanda punca kuasa 2, kita dapat jawapannya adalah okay, kat sini kita dah belajar sebelum ni tajuk set. Kita belajar tingkatan 4. Okay, kita buat macam ni lah. 400 darab 2. 800 tu adalah 400 darab 2. Kenapa nak keluar macam ni? Kita nak cari daripada 800 tu ada tak nombor kuasa 2 sempurna. So kita dapat 400 lah. 400 ni nombor kuasa 2 sempurna. Okay, maka 400 tu saja kita punca kuasakan. So kita dapat jawapan 20 set 2. Ataupun nak bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan, dia adalah 28.28. Mana lagi tepat? 20 set 2 atau 28.28? Jawapan yang lebih tepat lah 20 set 2. Okay, 28.28 ni saya rasa diterima semasa exam, diterima jawapan ni, tak ada masalah. Okey, baik. Okey, contoh yang terakhir untuk bahagian ini. Dalam satu kajian didapati bahawa 3 daripada 5 orang lelaki dewasa gemar menonton perlawanan bola sepak. Jika 1,000 orang lelaki dewasa dipilih secara rawak, cari min dan sisian piawai bagi bilangan lelaki dewasa yang gemar menonton perlawanan bola sepak.
So daripada maklumat soalan apa kita dapat pelajar? So kita dapat N nya berapa, P nya berapa pelajar? N sama dengan 5. N sama dengan 5, 1000. N sama dengan 1000, P sama dengan 3/5. 3/5 ataupun 0.6. 6. Okey, macam ni lah N 1000 bukan 5 5 tu 5 tu kalau dia kata daripada 5 orang 3 mesti gemar menonton perlawanan bola sepak. Okey. Maka kita dapat min sama dengan 1000 darab 0.6 so sama dengan 600. Dan sisi ampere awal, okey, sigma sama dengan 0.0 NPQ. So kita dapat jawapannya adalah 4/15 ataupun 15.49. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. Okey, ni bahagian yang terakhir. Okey, minggu depan kita akan masuk taburan normal. Okey. Okey, contoh 12. Okey, sebuah kedai kek menghasilkan sejenis kek coklat. Didapati bahawa 12% daripada kek coklat itu bergisim kurang daripada 1 kg. Cari bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebiji kek coklat bergisim kurang daripada 1 kg yang dipilih secara awak adalah lebih besar daripada 0.85. Disebut situ lebih besar. Kebarangkalian itu mesti lebih besar daripada 0.85. Okey. Jadi pelajar, so daripada soalan kita tahu bahawa kita punya P adalah 0.12, maka kita terus tahu kita punya Q adalah 0.88. Okey. Dan soalan minta kita cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebiji kek. Maksud sekurang-kurangnya sebiji kek maksudnya dia mesti 1 dan lebih lah. Okey. 1 dan lebih. Jadi sekarang ni kita tak tahu N nya berapa. N nya tak tahu berapa. Okey. Sebab soalan minta cari bilangan minimum kek. Maksudnya kita minta kita cari nilai N. Okey, maka N C kosong darab 0.12 kuasa 0, 0.88 kuasa N. Okey, kejap. Sebelum tu, maksud PX lebih besar daripada 1, dia adalah 1 tolak PX sama dengan 0. So, kita pindahkan. Kita tengok tanda Tanda tu tengok alert tanda. Jadi 1 tolak PX dengan 0 tandanya lebih besar daripada 0.85. Okey. Jadi sekarang ni dia tukar tempat. Dia tukar tempat 0.85 ke sebelah kiri. PX dengan 0 pindah sebelah kanan. Okey, kenapa tanda ni menjadi kurang? Dia tak jadi lebih besar dah. Okey, kena tahu. Okey. Dia gini. Pada asalnya dia adalah 0.85 tolak 1. 0.85 tolak 1. So kita akan dapat jawapannya adalah negatif 0.15. Maksudnya kiri negatif, kanan negatif. Disebabkan kiri negatif, kanan negatif, kita kena buang semua tanda negatif tu. Bila buang kedua-dua tanda negatif, tanda lebih besar akan jadi tanda kurang. Jelas tak? Faham tak maksud saya? Pelajar? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey. Baik, seterusnya. Yang ni kita buat penggantian NC kosong 0.12 kuasa 0, 0.88 kuasa N. Okey, kurang 0.15. Okey. Jadi NC kosong. Okey. Bila melibatkan C, kalau bawah dia kosong, tak kisahlah atasnya apa-apa nilai, kita akan dapati nilainya sama dengan 1. Awak boleh tekan kalkulator. Okay, contoh kita tengok kalkulator kita.
Contohlah saya buat 1000 shift C. C kosong. Nilainya mesti 1. 8 shift C kosong. Pun 1. Maksudnya apa-apa nilai N, R-nya kosong, nilainya mesti 1. And C-nya, nilai C-nya mesti 1. Kalau atas 8, okey, bawahnya pun 8. N dengan R sama, pun nilainya sama dengan 1. Kalau atas 8, bawahnya 1, dia ikut nombor atas, dia dapatlah 8. Atas 8, bawah 7 kurang 1, pun dapatlah 8. 5 shift 5C 4. So kita akan dapat sama dengan 5. 5 C 1 pun kita dapat 5. So kita boleh tahu, kena tahulah benda tu. Awak boleh cuba guna kalkulator. Dan apa-apa nombor bila dikuasakan dengan kosong, nilainya pun sama dengan 1. Sebab tu dia tinggal 0.88 kuasa N. Okey. So kat sini tak nak kita kena guna hukum log untuk kita turunkan kuasa. N tu kita nak turunkan, dia jadi N log 0.88 kurang daripada log 0.15 dan N lebih besar. Kenapa lebih besar? Okay, nanti saya terangkan. N ni dia jadi lebih besar pula bila pindahkan log 0.88 ke sebelah kanan, dia jadi lebih besar pula. Okey, kenapa jadi lebih besar? Okey, sebab okey, lihat pada kalkulator, kita tekan log 0.88. Log 0.88. So kita dapat nilainya negatif. So disebabkan nilainya negatif, kita pindah sebelah kanan menggunakan operasi bahagi. Okay, bila dia jadi bahagi saja, tanda kurang akan jadi tanda lebih. Tanda kurang akan jadi lebih sebab dia negatif. Kalau dia positif, dia tak berubah. Disebabkan dia negatif. Maka dapatlah jawapannya N lebih besar daripada 14.84. Soalan tanya nilai N. Dan kita tahu nilai N kita mesti integer. Maka nilai yang paling hampir adalah 15. Kita tak ambil 14 sebab nilainya mesti melebihi 14.84. Maka bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau ialah N sama dengan 15. Okey. So kita dah jawab kuis pantas ni, kenapa kita ambil N lebih besar tak ambil N kecil. Okay, disebabkan nilai log 0.88 itu negatif. Jadi bila pindah sebelah kanan, tanda ketaksamaan itu berubah. Okey. Selesai untuk contoh 12. Okey, contoh 13. Dalam satu kajian didapati bahawa 35% daripada rakyat Malaysia yang lahir dalam julat tahun 1980 hingga tahun 2000 berkemampuan membeli sebuah rumah sendiri. Jika 10 orang daripada rakyat Malaysia yang lahir dalam julat tahun itu dipilih secara awak, cari kebarangkalian bahawa tidak lebih daripada 2 orang yang berkemampuan membeli rumah sendiri. Okey. Kita lihat di sini. Okey, memahami masalah. Masalah ini menunjukkan ciri-ciri taburan binomial dengan N sama dengan 10, P sama dengan 0.35 dan kita tahu terus Q adalah 0.65. Jadi dia minta kita cari P kebarangkalian tidak lebih daripada 2 orang yang berkemampuan membeli rumah sendiri. Tidak lebih, maksudnya daripada 2. Maksudnya dia nak 0, 1, 2 lah. Okey, katakan X wakili bilangan rakyat Malaysia yang lahir dalam julat tahun 1980 hingga 2000 berkemampuan membeli rumah sendiri. Jadi PX kurang dan sama dengan 2 adalah PX dengan 0, PX dengan 1 dan PX dengan 2 dengan menggunakan rumus NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R, yang R sama dengan 0, 1 dan 2. Okey, 3 melaksanakan strategi. Kita dah kira Q. Maka kita dapat nilainya adalah 0.2617. Okey, kita buat satu-satu jalan kecil tersebut lah.
Okay, yang penting, bahagian yang paling penting ni, kita kena faham apa maksud PX kurang dan sama dengan 2 ni. Kita kena faham tidak lebih daripada 2. Kita kena faham maksud tidak lebih daripada 2. Dapat nilai, awak dapat gantikan dalam bentuk kertas tangan, mudah untuk awak jawab. Okay, bakal kesimpulan kita, okay, refleksi kita, katakan Y wakili bilangan rakyat Malaysia yang lahir dalam Julai 1980 hingga 2000 tidak berkemampuan menerima sendiri, maka N sama 10, P sama 0.65 dan Q sama 0.35. Okey. Jadi kalau kita nak PY lebih dan sama dengan 8, dia adalah 8, PY 8, PY 9 dan PY 10. Ni kalau dikata kalau lebih lah. Ni dibagi contoh yang lain. Okey, so nilainya adalah 0.2617. Okay, 7 orang pelajar di sebuah universiti tempatan memohon beasiswa yayasan negeri masing-masing. Kebarangkalian bahawa setiap pelajar akan berjaya mendapat beasiswa ialah 1/3. Cari kebarangkalian bahawa semua pelajar berjaya mendapat beasiswa. B, hanya 2 orang pelajar berjaya mendapat beasiswa. C, selebih-lebihnya 2 orang pelajar mendapat beasiswa. Okey, ini soalan dia. Okey pelajar, kita bincang apa maklumat yang kita dapat daripada soalan pelajar. Okey, maklumat pertama. P sama dengan 1/3. Okey, kita dapat P sama dengan 1/3. Okey. Dan kita terus dapat tahu kita punya Q. Okay, Q sama dengan 2/3. Dan kita juga tahu juga kita punya N sama dengan 7. Okey, baik, kita pergi pada A. Okey, A. Sekarang ni nak semua pelajar berjaya mendapat beasiswa. Maksudnya dia nak apa tu pelajar? X sama dengan 7. Dia nak P X sama dengan 7. P X sama dengan 7. So sama dengan okey, 7 C 7. Okey, 7 C 7. Okey, 1/3 kuasa 7. Okey, 1/3 kuasa 7. Dan 2/3 kuasa kosong. Okey, tolong kira untuk saya dapat berapa pelajar? So, awak dapat jawapannya 1/2187. 1 point 1/2187. Oh, 1/2187. Okey, betul-betul. Jawapan dia adalah 1/2187. Sama dengan 1. Okey, pergi pada soalan B. Okey, soalan B dia kata hanya 2 orang pelajar berjaya mendapat beasiswa. Maksudnya dia nak PX sama dengan sama apa pelajar? Untuk B. Hanya 2, maksudnya PX sama dengan 2 kan. So 7C 2 1/3 kuasa 2 2/3 kuasa 5. Okey.
So apa jawapan dia pelajar? So kita dapat jawapan. Okey, 7C2 okey, sama dengan darab dengan 1/3. Okey, kuasa 2 darab dengan 2/3 kuasa 5. So dapat jawapan 224/729. Dapat jawapan yang sama tak? Dapat. Okey, so, alhamdulillah. 224/729. Okey, pergi pada soalan yang terakhir. Okey, so dia kata selebih-lebihnya 2 orang pelajar mendapat beasiswa. Maksudnya apa pelajar? Dia nak apa? PX sama dengan kosong. Betul? Tambah dengan PX sama dengan 1. 1. Okey, tambah dengan PX. PX dengan 2 masuk tak? Masuk. Masuk. Jangan dulu. Okey. So soalan nak ni jadi PX sekurang-kurangnya selebih-lebih je 2. Maksudnya dia adalah kurang dan sama dengan 2. Okay, sama dengan. Okey. So kita ulang. So 7C0 1/3 kuasa kosong. 2/3 kuasa 7. 7C1 3 kuasa 1, 2/3 kuasa 6. Okey, dan yang terakhir tambah. Okey, yang 2 tak payah buat jalan kerja dah, kita tambah dengan jawapan yang kita dah dapat tadi. Okey pelajar, kira dapat berapa? Okey, macam kosong-kosong ni selalunya saya tak buat sebab kita dah tahu nilainya 1. Dia ada kosong 2 ni tak payah buat. Terus buat 2/3 kuasa. Kita terus buat 2/3 kuasa 7. Kenapa ni? Okey. So kita terus buat 2/3 kuasa 7. 2/3 okey, kuasa 7. Okey, tambah 7C1 kita tahu nilainya 7 darab 1/3. Kuasa 1 tak payahlah tulis. Darab 2/3 kuasa 6 tambah 224/729. So kita dapat jawapan dia 416/729. Okey, 416/729. Okey, selesai. Tak nampak ni nak salin. Sekejap. Sekejap saya bagi masa nak salin. Nampak tak paparan tulisan tu? Pelajar? Nampak.
Nampak jawapan tu nampak Nampak. Okey. Okey, ni lagi nampak kot. Soalan 20. Dalam suatu permainan, peserta perlu meneka bilangan guli dalam sebuah botol ke barangkali yang memperoleh tekaan yang tepat ialah P. Cari nilai P dan bilangan kali tekaan supaya mean dan variance masing-masing ialah 36 dan 14.4. Okay, bilangan kali tekaan tu maksudnya dia nak minta nilai N lah. Okey, so kat sini dia dah bagi tahu NP sama dengan 36 dan NPQ sama dengan 14.4. Variance kita tahu variance adalah N darab P darab Q. Okey. Dan B, jika peserta membuat 8 kali tekaan, cari kebanggaan bahawa 4 kali tekaan adalah tepat. Okey. Okey, jadi macam mana nak jawab soalan ni? Okey. Okey, baik. So kita dah tahu NP sama dengan 36. Berdasarkan maklumat dia kata mean sama dengan 36. Variance dia kata sama dengan 14.4. Okay, so variance, mana variance? Okay ni. Okay, variance sama dengan 14.4. Okay, jadi kita tukar ni. Okay, so variance ni jangan buat sini lah, kita buat NPQ sama dengan 14.4. Boleh juga kalau nak buat, kita nak bagi senang faham nanti nak ulang kaji, tulis dulu sini mean sama dengan NP. So ni lagi baik lah. Jadi kita nak ulang kaji nanti senang, kita tahu itu apa. Okay. Okey, so daripada sini kita gunakan NP36 ni, kita guna dekat variance dulu. So maksudnya NP ini kita tukar dengan 36. Kita buat penggantian itu. Okey, supaya kita dapat nilai Q. Okey, so Q kita sama dengan 14.4 bahagi 36. So dapat 0.4. Okey, 14.4 tu kita bahagi dengan 36 dapat 0.4. Maka kita terus tahu bahawa P sama dengan 0.6. Okey, sekarang kita nak cari nilai N. So kita guna ni juga lagi sekali. Okey, P ni kita ganti dengan 0.6. Okey, maka kita dapat N sama dengan, kita bagi 36, kita bahagi 0.6. So kita dapat N sama dengan 60. So kita dah dapatlah nilai N dan nilai P. Kita dapat juga nilai Q. So kita dah jawab soalan A. Ni soalan A. Okey, ni soalan A. Okey, ini soalan B. Dia kata jika peserta buat 8 kali tekaan, maksudnya kita punya N adalah 8. N kita adalah 8. So 8 C. So dia kata bahawa 4 kali tekaan, maksudnya R kita adalah 4. 8 C 4. Okay, so kita gunakan kita punya P yang sama. So P kita 0.6 okay, kuasa 4. 0.6 kuasa 4. Okay, dan 0.4 kuasa 4 juga. Okay, 8 tolak 4. Dapat berapa pelajar? Cuba kira.
Okey, apa jawapan Maja? Kosong poin Dua. Dua. 22. Okey. Sorry jawapan kita. Okey, sorry jawapan kita lah. Okey. So, kerja rumah untuk hari ni. Okey, tolong siapkan soalan latih kendiri 5.9 soalan nombor 3. Tak nak lah.